Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Muslimin dan muslimat para pelajar sekalian, Alhamdulillah kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini 2 hari bulan Rabiul Awal 1443 bersama dengan 9 Oktober 2021. Tadi kita dah bincang tentang perkara yang makruh dalam solat. Perbuatan makruh dalam solat yang pertama, berpaling muka. Berpaling muka kiri atau kanan makruh, tapi kalau berpaling dada batal. Ingat, makruh ni perbuatan yang tidak elok, tidak baik, tetapi tidak membatalkan solat. Berbeza dengan perkara haram, itu batal. Yang kedua, kita telah bincang panjang dalam isu menutup mulut. Terutama sekali di zaman kita ni. Zaman COVID ni, zaman pandemik ni, tutup mulut ni sudah menjadi SOP. Sudah menjadi satu keperluan. Kalau tak tutup, boleh disaman. Kalau tak tutup, mungkin AJK masjid marah. Kalau tak tutup, mungkin masjid kena tutup. Sama ada awak tutup mulut, tutup muka ataupun masjid ditutup. Jadi kita ambil yang ringan, kita tutup. Jangan masjid tutup. Alhamdulillah. Baik, kita berpindah kepada perkara makruh yang ketiga. Perkara makruh yang ketiga, tengok dalam kitab. Berdiri di atas sebelah kaki. Masya Allah. Berdiri sebelah kaki. Maknanya kita angkat sebelah, relax sebelah. Macam mana mau buat? Makruh perbuatan ini. Sebab apa makruh? Tengok nota di bawah. Perbuatan ini boleh menafikan khusyuk dalam salat. Boleh menafikan khusyuk dalam salat. Maka itu dipanggil makruh. Kita macam orang yang angkat kaki sebelah ni tanpa keperluan lah. Tapi kalaulah contohnya orang ni kaki dia sakit, dia terpaksa kena angkat sebelah tu tak sakit, itu tidak makruh kerana dia keadaan terdesak. Yang jadi makruh ni apabila dia kira pilihan. Orang ni suka-suka je nak angkat kaki, itu tidak boleh. Tidak dibenarkan suka-suka angkat kaki. Sebab apa? Sebab itu tidak baik. Dia panggil angkat kaki sebelah, Nabi kita larang. Yukrahu al-qiyam ala rijlin wahidah. Kerana dia takalluf. Yalah, bila duduk sebelah kaki ni, jadi goyanglah kita tu. Jadi duduk nak imbangkan tubuh, maka hilang khusyuk. Tetapi kalau dia uzur, tak jadi masalah. Kalau kita kata uzur, tidak jadi masalah. Kerana itu Tuan Syekh kita, Abdul Qadir, tengok di sini. Kecuali pada ketiga-tiga perkara tersebut. Mana tiga-tiga tu? Daripada awal lagi. Berpaling muka, tutup mulut, berdiri atas sebelah kaki. Apabila ada keperluan, maka itu tidak makruh. Maka itu tidak makruh. Alhamdulillah. Kita maknanya tak boleh suka-suka lah dalam solat ni. Kena ada SOP sendiri. Kena ada SOP, kena jaga solat tu. Jangan boleh suka-suka saja kan. Baiklah. Imam Muslim meriwayatkan hadis. Satu riwayat ketika Rasulullah SAW ketika sakit, maka kami turut bersolat di belakangnya. Dan baginda solat dalam keadaan duduk. Baginda berpaling kepada kami dan melihat kami dalam keadaan berdiri. Tengok hadis ni. Mana dalil? Dalil kata boleh berpaling tadi. Boleh berpaling kerana keadaan yang memerlukan. Dalil dia ni. Tengok nota nombor 18. Nota nombor 18 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh daripada kuda, tercabut kulit dari isinya. Ya Allah, sakitnya Nabi. Maka Rasulullah sembahyang dalam keadaan duduk. Kami juga turut serta duduk. Kemudian baginda berpaling kepada kami. Maka baginda berkata, apabila solat sama imam, ikutilah imam. Apabila imam takbir, maka takbirlah.
Apabila imam rukuk, maka rukuklah. Dan apabila imam bangkit, bangkitlah. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Kisah ini menurut Anas, pada mulanya mereka solat secara berdiri. Kemudian Rasulullah SAW memberi isyarat agar semua makmum duduk, iaitu seperti imam yang tersebut. Jadi ada perbincangan ulama di sini, tuan-tuan para pelajar tanda. Cuma nak tak panjangkan sebab bukan tajuk kita dalam masalah ini. Cuma nak ambil syahid dalam hadis ini tentang Nabi kita berpaling. Dia paling macam isyarat supaya jemaah ni ikut perbuatan imam. Cuma bagi kita sekarang ni, kalau imam duduk, contohnya imam sakit, dia tak boleh berdiri. Dia berdiri, tiba-tiba nak rebah, nak terbalik, nak jatuh, imam pun duduk. Adakah kita kena ikut? Jadi kata daripada ulama, tidak perlu kita ikut. Bagi orang yang sihat, boleh je teruskan berdiri. Panjang pula perbahasannya. Cuma hadis Anas ini nak menjadi contoh dalil kepada boleh berpaling dengan sebab uzur. Baik. Hadis yang kedua, hadis tutup mulut tadi. Alhamdulillah saya dah baca hadis tadi. Idza tathawaba ahadukum falyumsik biyadihi ala famihi. Apabila seorang itu menguap, hendaklah dia tutup mulut dengan tangan, kerana syaitan akan masuk dalam mulut yang tenganga. Mulut yang tenganga tadi. Timbul lagi soalan tadilah. Kalau kita dah pakai mask, perlu tak tutup mulut? Maknanya kalau kita pakai mask ni, syaitan tak boleh masuk dah sebab tutup. Tapi itu tidak nama tutup mulut, dia pakai pelitup muka ni. Jadi seeloknya saya kata kekalkan dengan lafaz asal yumsik biyadihi, makna kita tutup dengan mulut supaya dia tak boleh masuk. Syaitan tak boleh masuk, suara pun tak bunyi. Kalaulah orang panggil menguak kita tu kuat sikit pun, dia tak berbunyi. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, saya nak pindah kepada makruh yang keempat. Makruh yang keempat, memandang ke langit dan tempat-tempat lain seperti gambar yang bercorak. Gambar yang bercorak. Nabi kita larang. Dan makruh memandang umpama langit. Bahasa kita asal dia. Makruh memandang umpama langit. Mana kita tengok ke atas. Satu. Daripada tiap-tiap yang melalaikan. Seperti kain yang bercorak. Jadi kalau kita duduk solat, jangan tengok ke atas. Sekarang ni kurang dah. Waktu kita solat di surau lama-lama dulu kan, dia tak ada ceiling. Ada macam-macam kayu atas tu. Kadang-kadang ada tikus berjalan. Ada cicak. Jadi budak-budak solat ni tengok atas ni. Itu yang keluar cerita 3 orang mu'alaf baru masuk Islam. Saya cerita dah dulu dekat Dewan Kuliah, mungkin dah lama tak cerita ni, kena PKP, kita cerita balik dah. Ada 3 orang ni masuk Islam. Ini cerita je ni, ceritanya. Jangan pula sahabat saudara baru kita kecil hati, jangan. Dan saya bawa cerita ni, orang panggil hilang mengantuk boleh kan. 3 orang ni belajar solat. Jadi bila dia solat, dia tengok atas, ada tikus. Yang seorang ni kata, tikus. Jawab yang seorang lagi, jangan cakap, guru marah. Jawab yang seorang lagi, nasib baik aku tak cakap. Apa jadi dengan solat 3 orang ni, tuan-tuan dan puan-puan? Sah ke tak sah? Kita kata sah lah sebab dia mu'alaf baru masuk Islam. Kalau dia pandai betul, tak boleh lah kan. Jadi nakal jugalah cerita mu'alaf tu, cerita budak cakap. Jadi yang seorang ni kata tikus, yang seorang lagi kata, jangan cakap, guru marah. Yang 3, nasib baik aku tak cakap. Jawabnya 3 semua cakap belaka dengan tidak ada keperluan. Alhamdulillah. Baiklah. Maknanya Nabi kita larang mendongak ke langit. Sebab apa Nabi kita larang dongak ke langit? Sebab itu menafikan kekhusyukan. Hilang khusyuk kita ni. Ataupun tengok benda-benda yang bercorak. Apa dia bercorak? Tidak elok kalau kita buat dinding masjid, dinding tempat solat kita tu dengan gambar-gambar
yang bercorak yang menyebabkan orang orang tengok tu macam khayal tengok. Jangan. Ataupun ni baju-baju yang ditulis macam-macam ni, gambar tengkorak lah, gambar tulisan-tulisan, jangan pakai nak solat. Sebab orang belakang kita duk Allahu Akbar, duk baca ke tulisan dia tu, apa awak ni? Setakat PKP baru ni, sebelum PKP yang ni lah, yang kuat ni, ana jumpa satu tulisan yang cukup tidak harmoni. Ana pergi di sebuah hospital, saya tak sebutlah nama hospital ni. Tiba-tiba datang seorang pemuda pakai t-shirt. Dia tulis apa? Dia tulis, biar putus cinta, jangan putus rokok. Allahu Akbar. Kawan saya terus ambil gambar. Biar putus cinta, jangan putus rokok. Masya Allah, ada juga perangai lagu ni. Maknanya ta'atnya dia, istiqamahnya dengan rokok sampai mereka tulis di baju. Orang ni kalau masuk waktu solat, sah dia pakai baju tu dalam solat. Awak solat belakang dia, khusyuk tak khusyuk? Celaka punya manusia ni. Bawa kita rokok dalam ni. Jadi kita rasa menghilangkan khusyuk kita. Kita duk baca tu kita jadi stres. Serabut tengok apa punya tulisan macam ni punya cerita. Baiklah. Jadi para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, tak boleh kita mendongak ke langit. Mana yang pentingnya bila kita duk tengok ke atas tu, hilang khusyuk lah, duk tengok macam-macam. Kita kena tengok di mana? Tengok tempat sujud, tengok tempat kita sujud, itu je yang dibenarkan, yang jadi sunnahnya. Baik. Tengok gambar-gambar bercorak, jangan tengok. Zaman kita lagi ni, masjid putih. Saya minta maaf dengan sahabat-sahabat kita, AJK Masjid, kan? AJK Masjid, kita sekarang ni di depan ruang solat, kita ada skrin besar. Skrin besar. TV masjid. Macam mana? Kena hati-hati. Pihak maintenance, pihak AJK Masjid, bila waktu solat, hitamkan skrin ataupun off dia punya skrin tadi, tutup terus. Kalau hitam, waktu kita solat on time tak apalah, sebab dia set dah waktu 15 minit 20 minit, lepas tu dia nyala balik. Tapi kalau kita solat jauh sikit waktu, contohnya Isyak. Biasanya Isya ni terlewat sedikit sebab pun kuliah nak habis tajuk. Kuliah perdana mari jauh-jauh, takkanlah nak bercakap 20 minit. Sekarang ni Isya cepat, maka dia ambil masa sikit. Bila ambil masa sedikit, terlebih. Bila terlebih, waktu yang kita set tadi, kita solat 2 minit, dia nyala balik. Bila nyala balik, duk tengok gambar. Oh, ustaz ni malam Sabtu, hari Jumaat, orang ni, fulan, duk tengok ke muka orang. Ustazah pun ada juga. Masya Allah. Hilang khusyuk. Ataupun tulisan-tulisan, kata-kata hikmat, kata-kata tu baik. Tetapi tidak sesuai dengan waktu solat. Tak sesuai dengan waktu solat. Maka jangan sekali-kali kita hidupkan skrin TV masjid itu waktu solat. Ini terganggu. Sebab mata kita ni sensitif. Mata kita sensitif. Bila dia ada warna bertukar, sudah pasti dia akan nak tengok benda. Maka berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan kepada perkara ini. Kadang-kadang kita buat, kalau khusyuk awak tak tengok lah. Tapi sebenarnya kita tak boleh hukum. Kalau kita khusyuk, orang lain 100 orang, 200 orang lagi solat di belakang skrin itu, macam mana keadaan mereka? Jadi kita jangan jadi mengganggu. Sebab itu perkara-perkara makruh ni ada kalanya perkara yang mengganggu ketenteraman, kekhusyukan orang solat. Setiap perkara yang mengganggu, maka itu dilarang. Itu dilarang. Baik. Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dan hadis sahih,
Nabi kata, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim la yantahunna an zalika aw la tuhtafanna absaruhum. Maksudnya, setiap perbuatan sesuatu kaum yang mengangkat pandangan mereka memandang ke langit ketika solat. Maknanya orang yang duduk tengok ke atas ketika solat. Nabi kata apa? Maka hendaklah mereka berhenti dari melakukan perbuatan tersebut. Berhenti, jangan tengok atas. Atau hendakkah mereka disambar terhadap pandangan mereka? Jangan main, Nabi kata keras. Berhenti ataupun nanti disambar pandangan mata kamu tu. Hilang penglihatan. Maknanya berat dia punya. Larangan itu agak keras. Larangan itu agak keras. Hadis ini sahih. Jadi para pelajar sekalian, alhamdulillah kita sudah belajar apa? Belajar menjaga mata dalam solat. Habis nak tengok mana? Tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud, jangan tengok kiri kanan, jangan tengok atas. Tengok bawah je. Kerana itu, sejadah yang kita nak guna pun jangan sejadah yang pelik-pelik. Jangan sejadah biasa-biasa je. Kalau ni ada sejadah gambar comel-comel, duk tengok gambar pula. Comel gambar ni. Rasa nak pergi ya. Rasa nak pergi ya. Macam-macam dia punya perasaan. Baiklah, tamatlah kita yang keempat. Kita berpindah kepada yang kelima. Perkara makruh yang kelima, menyikat rambut atau membetulkan kain yang dipakai. Main rambut pula dah. Perkara yang kelima, menyikat rambut. Ni orang rambut panjang ni macam mana? Dia panggil kafus sya'ar. Menyikat rambut dan membetulkan kain. Kita tengah solat, betul serban. Betul ridak. Kalau tuan-tuan solat di Mekah ke di Madinah, kau tengok budak-budak Arab ni, dan duk betul syumah, dia panggil syumah tu, serban merah dia tu. Kalau serban merah dia panggil syumah, yang putih tu dia panggil ghutrah. Itu istilah dia tu, ghutrah. Dia duk betul ke serban dia, ngek. Ataupun kita yang tak pakai serban merah ni, pakai serban ni pun duk betul sana, betul sini, bergerak. Itu dipanggil makruh. Al-Imamul Bukhari rahimahullah dan Muslim meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum wala akuffa sya'ran wala thauban. Aku diperintahkan untuk sujud atas 7 anggota. Kita dah bincang dulu hadis ni. 7 anggota ni, dan tidak melipat baju. Terbalik tu terjemahan. Akuf sya'ran, tidak duduk menyikat rambut, mana duduk main rambut lah, ikat sana. Wala thauban, dan tidak melipat baju. Kalau terjemah asal dia begitu, terbalik. La takuf thiyab wa sya'ar. Ataupun dalam riwayat lain kata boleh ya, terbalik dulu. Tidak melipat baju serta tidak menyikat rambut. Hadis ini dalam Bukhari. Apa dia maksud dianya? Ni kita kadang-kadang ni baju kita labuh ke. Biasanya orang yang mari masbuk, dia baru sudah ambil wudu, masuk, lengan baju terangkat sini kan. Sambil-sambil duk Allahu Akbar, duk betul-betul. Ini perbuatan ni tak baik ni. Atau rambut dia tak tersikat tadi, duk betul rambut, maka itu dia panggil perbuatan yang tidak baik. Maka makruh bagi orang solat itu duduk tahan rambut dia, bi an yaj'alahu ma'qusan ilal wara'. Jadi dia ambil rambut dia tolak ke belakang ataupun tolak di bawah serban. Biar gitu je. Habis rambut yang panjang macam mana? Biar dia sujud sekali dengan kita. Bila kita sujud Allahu Akbar, rambut pun sujud sekali. Tak payah kita ikat rambut. Sama juga dengan lengan-lengan baju tu, biar begitulah dulu. Lepas solat nanti kita betul balik. Kalau kancing tak sempat nak kancing, contohnya, dia punya kapli ni tak sempat nak pasang, biar aduk gitu dulu.
Ni dalam solat sempat lagi betul-betul. Ni jangan. Baiklah. Jangan main ujung baju ataupun maka rambut pun jangan. Tengah duk solat duk ikat rambut. Supaya kata di para ulama biar je rambut tu sujud sekali dengan kita. Mana kalau orang tu rambut panjang, kita sujud dia sujud sekali penuh atas tu. Cuma kalau dia tertudung dengan dai tu mungkin lain sikitlah. Baik. Musim PKP ni saya tengok ramai orang rambut panjang. Musim PKP ni rambut panjang, tanya dia kenapa panjang rambut ni? Oh, dia kata SOP kan, nak pergi gunting rambut tak berani takut kena COVID. Rupanya COVID juga dengan rambut pun. Tapi bila saya bisik dengan kawan-kawan saya lah senyap-senyap, kata hak sebenarnya. Awak nak apa sebenarnya? Dia kata nak ambil peluang ya. Sebab dia baca dalam hadis Nabi kita rambut dia jumah sampai sini. Sampai ke tengkuk, sampai ke telinga rambut Nabi. Jumah. Maknanya dia kata aku nak ambil peluang lah musim ni lah. Orang kata, kalau tidak orang kata ustaz ni buat tabiat ke? Tak. Macam Ustaz Zahir ni tak pernah rambut panjang. Tiba-tiba kita tengok rambut dia panjang sampai ni. Terkejut. Apa jadi dengan ustaz ni? Jadi peluang ni kita kata nak pergi gunting tak boleh. Ketika ni lah kita pakai rambut panjang. Tadi saya sendiri tak boleh. Tak boleh panjang. Tak biasa jadi tak selesa. Baiklah. Yang penting jangan duk main rambut. Jangan duk main ujung kain di waktu solat. Kita berpindah kepada makruh yang keenam. Perkara yang makruh yang keenam, meludah ke hadapan dan ke kanan. Macam mana kita nak faham hadis ni? Al-Imamul Bukhari rahimahullah dan juga Muslim meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fis salati fa inna ma yunaji rabbahu fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi." Maksudnya, apabila seorang dalam kalangan kamu mengerjakan solat, maka sungguhnya dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Bila kita solat, kita Allahu Akbar. Ketika itu kita sedang bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menghadap muka kita kepada Allah. Fala yabsuqanna, maka jangan sekali-kali dia meludah ke arah hadapan, ke arah kiblat atau ke kanan. Hadis ini sahih. Dan dalam riwayat lain dalam Bukhari ada tambahan lafaz walakin an yassarihi au tahta qadamihi. Akan tetapi hendaklah dia meludah ke arah kirinya atau di bawah tapak kakinya. Lain macam je Ustaz Majid. Ustaz Zahir lain macam. Kapek baru tu Ustaz, cakap baik-baik. Kan, cakap betul-betul kan jemaah ni. Kapek baru tukar ni, baru tukar. Nak seludah-ludah tak kapek. Kat kiri ke kanan ke bawah kaki ke, sekali kita ludah tak kapek, mari orang solat pula belakang. Bau apa ni? Air liur ni bukannya air wangi. Dia bau dia lain. Maka tengok huraian daripada Tuan Syekh kata apa? Hal ini adalah apabila solat selain dari masjid. Maknanya kita zaman dulu, zaman Nabi SAW, Nabi bagi arahan ini. Waktu itu masjid Nabi lantai dia dengan pasir. Jadi bila kita ludah bawah kaki kita, boleh kita ambil pasir, kita timbus. Sesalah masalah. Tapi kalau zaman kita hari ni lantainya dengan mozaik, dengan semen. Kalau kita ludah, melekat situ jawab dia je. Lebih-lebih lagi zaman kita hari ni boleh katakan majoriti masjid berkapek. Kalau kita meludah kanan ke kiri ke, habis. Maka itu dia panggil kita kena belajar ilmu realiti keadaan waktu Nabi kita bersabda. Nabi kita bersabda zaman dia. Orang solat atas pasir boleh je ludah tu. Ambil pasir timbus. Tapi zaman kita ini tak boleh. Tak boleh sebab apa tak boleh? Sebab berbeza suasana.
Kapet, semin, mozaik, marmer, maka tak boleh kita ludah. Baik. Kenapa tak boleh ludah ke depan? Sebab depan tu kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, jadi tidak beradab. Belah kanan tak boleh juga. Jadi kita boleh ludah belah kiri ataupun bawah kaki. Baik. Abu Anas tak usah cakap panjang-panjang lah. Cakap panjang pun tak selesai ke masalah. Tak boleh ludah juga. Habis macam nak buat. Maka zaman sekarang, kalau andai kata kita sersema batu waktu solat, tak kira lah, bukan zaman zaman Covid lah, zaman biasa, maka kita sediakan tisu, bawa tisu ataupun kain sapu tangan siap-siap, letak dalam poket. Bila kita nak meludah, kita ludah atas tu, ludah. Kemudian tutup dia punya tu. Jadi kita letaklah tempat yang baik supaya kita tidak meludah di atas kapek kita tadi. Tengok hadis lagi. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Nabi kita SAW bersabda, Al-buzaqu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Maksudnya, meludah dalam masjid adalah berdosa, satu kesalahan, dan kafaranya ialah menimbuskannya. Mana kalau ludah dalam masjid, kita kena pergi timbuh lah, ambil ni masjid yang tak ada kapek ni, masjid yang ada pasir atas tanah contohnya. Bolehlah kita buat macam tu. Tapi kalau masjid kapek, jangan buat. Oleh itu, hendaklah ia meludah di tepi kain sebelah kirinya. Dengar ni. Alhamdulillah, Tuan Syekh kita bagi solusi penyelesaian. Mana kalau kita ada serban, kita ambil kain serban tu, ekor serban tu kita ludah belah kiri, gitu. Masuk dalam tu. Ataupun kalau tisu, kita ambil tisu, kita ludah belah kiri, lipat balik. Oleh itulah dia meludah di tepi kain sebelah kirinya jika berada di dalam masjid. Tengok ni, ada nota 24, kata apa? Binaan masjid pada zaman dahulu lantainya adalah pasir atau tanah. Manakala pada zaman masa kini adalah kapet atau sejadah, maka adalah kotor dan tidak munasabah untuk meludah. Bahkan boleh jadi haram meludah itu walaupun di sebelah kiri ataupun sebelah kaki. Kerana dia merusakkan kapet, mengotorkan masjid. Sesalah kita, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, sekarang kita berpindah kepada makruh yang ketujuh. Zaman kita hari ni satu lagi yang ambil perhatian juga. Mas ni yang kita pakai ni kadang-kadang jatuh. Bila jatuh atas masjid kena ambil. Jangan tinggal gitu je. Orang nak ambil takut. Sebab emas tu kan bekat tempat kita bernafas. Kan ada dia punya bakteria kat situ. Jadi kita kena ambil perhatian lah. Kalau jatuh tu kutip ambil. Letak dalam poket, pergi letak dalam tu sampah. Jangan tunggu. Tak apalah. Jangan mudah-mudah lah dalam apa ni, dalam suasana begini. Kita berpindah pula kepada makruh yang ketujuh. Meletakkan dua tangan atas pinggang. Orang panggil bercekak pinggang. Allahu Akbar. Gini tak? Wih, ini orang samsing ke orang solat ni? Yang kita nak letaknya sini. Awak pergi letak sini buat apa? Nabi kita larang. Hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini juga sahih. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yusalliyar rajulu mukhtasira. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang solat dalam keadaan meletakkan tangannya mencekak di pinggang. Kenapa Nabi larang solat cekak pinggang ni? Kenapa? Apa masalahnya? Dia nak letak tangan situ tak boleh ke?
Sebab apa? Itu gaya penampilan orang Samsing. Tak kira laki-laki atau perempuan. Dalam kitab Muqtamad kata li'annahu min fi'lil mutakabbirin fala yaliqu bis salah. Maknanya kerana perbuatan cekak pinggang ni perbuatan orang sombong. Kita solat ni tak boleh sombong, kita kena tawaduk kepada Allah, jangan letak sini. Letak di dada ni, letak dada ni menunjukkan tawaduk. Allahu akbar. Menunjuk tawaduk kita. Kita pun tunduk tengok tempat sujud, bukannya lenggok sana sini. Satu. Waqila. Qila ni ada orang kata, itu makna qila. Waqila li'annahu fi'lul yahud. Ada orang kata ini gaya orang Yahudi duduk bercakap pinggang. Ada juga riwayat kata al-ikhtisaru fi salat rahatu ahli jannah. Duduk cakap pinggang dalam solat ini dia panggil cara rehat orang dalam neraka. Na'udzubillah. Yang pentingnya tak usah duduk letak lah. Sebab itu dia panggil makruh, kecuali orang sakit pinggang contohnya, letak tangan tu tak ada masalah. Setiap perbuatan kita tadi apabila ada keperluan tak ada lagi makruh. Bila ada keperluan hilanglah makruh. Tapi kalau tak ada keperluan saja seronok nak letak tangan gini ya, itu tak boleh. Yang ke-8, kita berpindah kepada yang ke-8, merendahkan kepala melebihi parah belakang semasa rukuk. Rukuk ni 90 darjah macam ni. Tiba-tiba kepala kita tunduk sampai gitu, maka itu makruh. Dia gini ya tuan-tuan, dia punya skill. Ukuran kita rukuk ni supaya sempurna macam mana? Jawab dianya, kalau tangan kita bila kita rukuk, Allahu Akbar, tangan kita ni duduk atas kepala lutut, maka dia samalah belakang. Kalau tangan duduk atas paha, kepala terangkat gini. Tangan pegang di betis, kepala menjunam ke bawah. Allah buat saiz kita je cukup. Solat letak sini comel. Waktu rukuk tengah tangan atas lutut, dia jadi sama belakang. Kalau ada orang yang lebih saiz, itu luar biasa lah. Nah, mungkin ada orang ni tangan dia panjang. Kalau letak di atas lutut pun tetap dia punya terangkat kepala dia. Kalau letak atas lutut masih lagi terangkat di atas terangkat kepala dia, maka dia kena turun lagi tangan dia tu. Tapi kebiasaan tangan kita semua ni, kebiasaannya insya-Allah normal lah. Dia punya saiz. Kalau letak atas lutut, selamat. Letak di betis, menjunam ke bawah. Maka itu makruh. Itu dipanggil perbuatan makruh, melebihkan. Kenapa? Kenapa makruh? Yang tadi kerana sombong. Yang ini kenapa? Kata Syekh Abdul Qadir, kerana melampaui perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk setakat tu, kamu turun bawah. Maka itu tidak baik. Tengok nota 26. Riwayat daripada Muhammad bin Amru bahawa Abu Humaid As-Sa'idi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda rukuk, Nabi SAW meletakkan tangannya pada kedua-dua kepala lututnya. Kalau letak di situ, kepala kita stabil. Cuma kadang-kadang belakang kita tu jadi terbongkok, macam belakang kura-kura, itu tak betul. Jadi kita kena betulkan tulang belakang. Anda rasa anda dah cerita banyak kali dah kepada para jemaah. Waktu anda forum dengan seorang pengkaji solat. Universiti Melaya, UM, dia ada geran kajian tentang keajaiban solat. Salah seorang pengkaji itu bukan Islam, nama dia Ang Siu Kok.
Sampai hari ni saya ingat lagi nama dia dan saya mengharapkan saya jumpa dengan Ang sekali lagi, saya nak panggil dia Muhammad Ang. Biar dia masuk Islam sebab dia kaji solat. Tapi kalau dia tak masuk Islam juga, nasib dia lah. Dia dah tahu solat itu satu kemuliaan, satu perkara yang cantik. Tiba-tiba dia tak beramal juga, apa boleh buat? Dia kata bila kita rokok dengan betul. Dia masa dia ceramah dia kata, kita kena betulkan tulang belakang tu. Bila kita betul tulang belakang, tuan-tuan cuba. Sekarang ni boleh buat. Duduk rokok 90 darjah, maka dia akan macam satu terapi. Dia tarik semua orak daripada kepala sampai kaki, zep mari. Itu kelebihan dari sudut sains. Kelebihan dari sudut Islamnya, dari sudut sunnahnya, kita ikut sunnah. Kelebihan dari sudut lainnya, maknanya Allah Ta'ala bila suruh kita rokok tu, ada tanda-tanda khusyuk, tawaduk, khuduk kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu rokok dan sujud, tak boleh kita rokok dan sujud pada manusia. Kerana dia khas untuk kita rokok dan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan ditunduk dirokok pada manusia. Tak boleh kita hormat orang. Bongkok lebih-lebih, tak boleh. Kalau kita sekadar duduk kepala sikit, hormat gitu boleh lah. Tapi sampai terbokok gitu lah. Rokok ni untuk Allah saja. Sujud juga kepada Allah tak boleh dengan kepada manusia. Baik. Tamat dah kita yang ke-8. Yang ke-8, jangan tunduk lebih daripada sepatutnya. Yang ke-9, yang ni rasa pelajar-pelajar minat sangat ni. Dia kata setuju ni ustaz ni, yang ke-9 ni. Yang ke-9, solat ketika makanan yang ingin dimakan sudah terhidang. Makanan yang ingin dimakan telah dihidangkan. Itu yang ke-9. Tuan Syekh kata dia campur selalu dua ni. Patut satu-satu baru kita nampak panjang sikit. Yang ke-9, solat ketika makanan dihidangkan. Tuan-tuan letaklah nombor situ. Yang ke-10, solat ketika menahan dua hadas. Tuan Syekh letak dua-dua ni kenapa? Sebab hadis tu sekali. Maka dia jumpa. Jadi kita letak 9, 10 sini. Yang ke-9, makruh kita solat ketika makanan dihidangkan dan ketika itu kita lapar. Kalau kita tak lapar, tak ada masalah. Waktu kita lapar ataupun kita dah tengok makanan, ya salam. Nasi mandi kambing, pohon kambing dekat talam depan kita. Tiba-tiba dia kata apa? Kita solat dulu lah. Solat macam mana pula kepala kambing depan aku ni? Jadi dalam solat Allahu Akbar duduk mikir. Lepas pada ni talam ni buat dapat ke aku ke orang lain duduk? Hilang khusyuk. Duduk teringat beti kambing, kepala kambing. Ekor kambing, kambing lah. Jadi mengganggu dia punya khusyuk solat. Maka Nabi kita larang. Yang ke-10, Nabi kita larang orang yang nak buang air solat. Biasanya ustaz imam kita ni tak baca panjang, pendek je. Kebetulan kita nak buang air, kita tahan. Orang Kelantan kata, masuk solatnya baca panjang. Sudah. Biasa dia baca wal asri, inna atainakal kausar. Malam ni dia baca Nuh. Surah Amma yatasa'alun. Kena dua muka. Kita nak buang air, jadi hilang khusyuk kita. Semua perkara yang menghilangkan khusyuk, maka itu makruh. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda,
La salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak sempurna solat ketika didatangkan makanan dan juga tidak sempurna solat ketika menahan dua hadas. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Maka para pelajar sekalian, kita kena selesaikan dulu. Kalau nak makan, makan dulu. Pasal itulah ada orang kata, kita ni waktu maghrib Ramadan, nak makan dulu ke nak solat dulu? Kalau makan dulu, kita buka puasa dengan buah kurma, tamar, kemudian kita minum air, ada kuih sikit, solat. Lepas pada solat baru kita pergi makan. Jadi kita tengok keadaan lah, kita ittifaq lah dengan sahabat-sahabat kita kan. Macam mana kita nak ittifaq? Maknanya kita kata kita makan kuih, minum air, makan buah kurma dulu, kemudian kita solat. Makanan kat bawah, kat dewan bawah tu. Kita tak tengok makanan, rasanya tak ada masalah. Ni yang tak tahannya, makan dah hidang kat depan. Tuan-tuan jangan makan, minum air dengan tamar je. Lepas solat dulu baru mari makan pula. Jadi sukar. Dah makanan dah ada, dah bismillah je lah. Kenapa tunggu-tunggu lagi? Tuan-tuan yang duduk di bandar tak timbul masalah. Ana banyak kali pergi ke kampung bulan Ramadan. Bila kita panggil jemaah iftar jama'i, dia akan tanya, makan selalu ke solat dulu? Biasanya kita makan kurma dulu, kemudian kita solat, baru makan nasi. Tak pergi dia orang. Rupanya orang kampung ni dia kerja penat, dia lapar sungguh. Jadi dia nak azan, bismillah, tamar, air, nasi. Jangan tangguh-tangguh lagi. Kita kata tak ada masalah, dua-dua tu mazhab ada. Baiklah. Larangan juga daripada menahan, kalau nak buang air, pergi buang dulu. Ya, ada setengah orang ni dia tak nak pergi buang air. Sebab was-was kita. Nanti kita pergi buang air kan jadi tak, kain kotor. Macam-macam lah dia punya pemikiran tu. Maka kita mengatakan tak payahlah susah-susah. Kalau rasa boleh tahan, tidak menghilangkan khusyuk, boleh terus. Tapi kalau menimbulkan masalah sampai hilang khusyuk, ataupun boleh membawa penyakit, orang panggil batu karang ke apa, maka pergi buang air. Apa yang kita sempat dengan imam, kita solat. Apa yang tak sempat, kita tambah rakaat. Dalam Islam ni luas. Nabi SAW beritahu, wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Mana tempat yang kamu sempat solat, mana tempat yang kamu tak solat, tambah lagi. Jadi alhamdulillah, para pelajar sekalian, kita pergi kepada yang ke-11. Dalam kitab tulis 10, tapi saya tukar tadi jadi 11 lah, senang. Larangan solat di tengah jalan. Makruh solat tengah jalan. Makruh tu kalau jalan biasa. Kalau jalan raya yang kereta lalu ni, bukan makruh, haram solat di situ. Sebab sama ada orang berhenti kerana kita solat, ataupun kita mati dilanggar oleh kereta. Dua je ada. Sama ada kita berhenti, kereta berhenti terganggu perjalanan, ataupun kita mati dilanggar oleh kereta. Jangan solat tengah jalan. Ustaz, baru ni ada orang tular. Dia tular gambar orang solat di Lebuh Raya. Lebuh Raya jam sangat-sangat. Nak pergi ke RNA depan memang tak sempat. Jadi ada orang ni keluar daripada kereta dia, dia ambil sejadah, dia hafal kat situ. Dia hampar dia punya sejadah, dia solat. Macam mana? Kita kata boleh lah, tu tak ada jadi masalah. Dah dia ready dah, dia bawa wuduk siap-siap. Dia pun dah ada jangkaan jalan yang selalu jam. Jadi apa salah kalau dia berhenti solat sekejap je. Jadi tak salah. Jangan dia, masyarakat kita ni suka tular benda pelik-pelik. Anak yang duduk di negeri Arab, seronok tengok dengan orang Arab. Orang Arab ni jarang tak ada sejadah di atas kereta dia. Jarang. Saya waktu di sana dulu pun,
sejadah wajib ada atas kereta. Sejadah kecilnya kita letak di bawah tempat kita duduk. Sejadah besar ada kat belakang, dekat bonet. Bila kita berjalan masuk waktu solat, simple je. Berhenti. Kita akan tengok orang Arab dia akan berhenti. Masuk je azan dia berhenti dekat lebuh raya. Tapi lebuh raya dia padang pasir, relax je, luas. Bila seorang berhenti, kereta lain pun berjujuk, beratur berhenti. Dia akan solat jemaah kat situ. Itu budaya dia. Budaya kita walaupun berhenti di RNR, solat seorang-seorang tak mau ikut imam. Orang ni satu, seorang sudut sini seorang, sudut sini seorang. Ini budaya tidak harmoni. Sepatutnya kita, masyarakat Islam ni, menghidupkan budaya solatul jamaah di mana saja kita berada. Bila datang Covid, barulah orang belajar bawa sejadah dalam kereta. Rupa-rupanya besar juga mainan Covid ni ya. Besar juga mainan Covid ni. Jadi orang bila mari Covid, orang boleh bawa sejadah dalam kereta. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan tak berjalan tak rasa. Orang berjalan terasa. Berhenti di masjid, masjid tutup. Kalau masjid buka, tengok orang luar masuk, kena halau. SOP, gitulah yang dikatakan. Jadi terpaksa kadang-kadang kita terpaksa berhenti di tepi jalan, buka sejadah solat situ. Masjid ditutup kerana takut, kerana macam-macam lah dia punya kerana. Kita nak menyalahkan siapa tak boleh. Tapi sudah jadi satu budaya trend baru ni. Dalam kereta kita orang Islam di Malaysia zaman Covid sudah ada sejadah. Lepas pada ni kalau ada apa-apa kes, solat je di mana-mana. Baik. Di antara tempat yang dilarang solat lagi, tempat mandi air panas. Dipanggil hammam. Kalau tandas tak boleh solat. Hammam ni tempat mandi air panas. Dipanggil sauna sekarang. Tempat pembuangan najis tak boleh solat. Dalam gereja, Kristian ke Yahudi ke apa benda, jangan solat. Makruh lah. Kalau solat sah. Kandang binatang, takut kotor di situ. Dan solat di tanah perkuburan tak boleh. Solat jenazah boleh. Tuan-tuan tanda, solat jenazah boleh di atas kubur sebab dia tidak ada rokok dengan sujud. Solat lain dilarang di kuburan. Kita bimbang takut nanti orang salah faham. Kita sujud biasa. Orang ni ingat sujud ke orang dalam kubur. Lagi bahaya. Sebab itulah ada setengah orang ni kalau pergi ke kubur syekh-syekh, kubur wali-wali, ada yang sujud. Ini perbuatan yang tidak baik. Kita kena nasihatlah kepada masyarakat. Biar orang dia tahu di antara perkara yang boleh buat, perkara yang tak boleh buat. Sebab kalau tidak, kita pergi buat benda yang terlarang. Baik. Tengok dalam hadis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengerjakan solat di 7 jenis tempat. 7 tempat ni Nabi kita larang solat. Tengok hadis nota 29 daripada Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata. Apa berkata? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla fi sab'ati mawatin. Nabi kita larang solat 7 tempat. Fil mazbalah. Mazbalah tu dekat tong sampah, tempat orang buang sampah. Wal majzarah, tempat sembelihan hayawan, slaughter. Wal maqbarah, di kuburan. Wa qari'atit tariq, di tengah jalan. Wa fil hammam, tempat mandi air panas. Wa fi ma'atinil ibil, di kandang unta, jangan pergi solat. Sebab apa tuan-tuan tak boleh solat di kandang unta? Kenapa? Sebab unta ni hayawan yang dia disiplin. Dia akan duduk tempat dia duduk. Jadi kalau kita solat situ, unta balik nak duduk, dia duduk atas awak, apa jadi? Ni unta bang. Kena unta besar tu, kalau dia duduk, jawab dia, innalillah lah kitanya. Mati syahid lah awak, kan? Maka Nabi kita larang di atas dasar faktor tadilah keselamatan, jangan main. Unta ni dia panggil, orang Kelantan kata gerak. Gerak ni maknanya dia akan duduk di tempat dia duduk. Itu juga. Ada yang katakan sebab najis.
Wallahu alam, yang penting Nabi kita larang 7 tempat. Wa fawqa zahri baitillah, Nabi kita larang juga solat di atas Kaabah. Solat atas Kaabah nak ada ke mana? Jadi kita solat dalam Kaabah ataupun di luar Kaabah seperti kita sekarang ini. Alhamdulillah, hadis ini dikeluar oleh Imam Tirmizi. Hadis ini dikeluar oleh Imam Tirmizi. Wa fi sanadihi maqal. Tamatlah kita alhamdulillah 10 perkara makruh dalam salat. Mudah-mudahan kita dapat menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tak baik tadi. Perkara makruh jangan dibuat. Kalau kita buat juga, maknanya kita rugi pahala. Dilarang dibuat. Jadi kesimpulan kita dalam bab ini para jemaah sekalian, yang pertama, perkara makruh yang pertama iaitulah meninggalkan perkara sunat dalam solat. Makruh. Yang kedua, makruh apabila kita melakukan 10 perkara atau 11 perkara. Dalam kitab Mu'tamad ada lagi beberapa tambahan. Saya cuba tambah mana-mana yang kita tak sebut lagi. Mana-mana yang tak sebut tadi elok kita tambahkan. Saya bilang. Berpaling sudah ada, tengok mata langit, an-nazar ila mayulhi, tengok pada benda yang mengganggu ke khusyuk. Yang tak sebut lagi masal hasa, tengah solat duk main batu. Mana hak masjid ada batu lah, ataupun kita duk main tasbih ke tengah solat, mana ada. Solat juga. As-salat fi halatin nu'as, tambah. Yang ke-13, solat ketika mengantuk. Ini makruh. Dibimbangi kita nak baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Mari mengantuk, mari a'budu ma ta'budun. Hilanglah. Aku sembah apa yang kamu sembah. Rusak kita punya solat. Jadi kita kena ingatlah. Apa lagi yang ada? Alhamdulillah, sama jugalah dengan kita ni, dengan beberapa perkara yang telah kita bincangkan tadi. Satu lagi, tuan-tuan tanda, yang ke-14 ke ni, tashbik al-asabi', duk main repeat patah jari. Yang ada ni, sami Allahu liman hamidah, duk main. Ini makruh dalam solat. Yukrahu, makruh tafqi' al-asabi'. Dalam solat, sebagaimana makruh juga di luar solat, tak boleh kita main. Jadi Nabi kita larang, sebab orang dalam solat jangan duduk main patah tangan ni, orang panggil macam orang tak solat. Dan peristiwa ni banyak ni, ramai orang duduk main tangan ni. Kena hati-hati kita. Biasanya bunyi tangan ni waktu bila? Di antara waktu iktidal. Sami Allahu liman hamidah, duk main tangan. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita selamat daripada perkara-perkara yang makruh main patah jari ini. Sebab apa? Bila kita duk buat benda yang tidak disuruh dalam solat, bermakna hati kita lara. Hati kita lalai. Buktinya, waktu kita tak lalai, tak lara, kita tak buat benda tu. Waktu kita tak lara, kita tak akan buat. Tapi bila kita lara, kita lalai, masa tu lah tangan kita bunyi, patah sana. Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar ni insya-Allah ada manfaatnya untuk meningkatkan ketakwaan kita, menambah baik kedudukan solat kita tu insya-Allah. Baiklah, tamat kita. Insya-Allah dalam siri akan datang kita masuk pada bab yang kelima, bab sujud. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang ni kita pergi kepada sesi soal jawab. Banyak ke soalan ya Ustaz Zahir? Tak apa, kita jawab pelan-pelan ya. Ada kelas lepas ni? Tak apa, kita tengok hari ni mana soalan, silakan. Ada.
Ada nombor? Baik, masalah kapek yang ada garisan. Jadi kalau kita tengok kepada perbincangan ulama ini, itu pun sudah dikira kalau tak ada benda yang kita nak letak di depan lah. Contohnya kita tak nak letak di, sepatutnya kita letak rehal ke, letak beg ke. Tapi kalau tak ada benda yang kita nak letak, garisan masjid itu sudah memadai. Garisan atas kapek itu. Yang pentingnya naknya 3 hasta ruang itu, 3 hasta. Jangan pula kapeknya terlalu besar garisan depan. Tak. 3 hasta daripada mana? Daripada tempat kita sujud, tempat kita berdiri itu. Baik. Itu soalan yang pertama. Di mana soalan dia? Boleh kita baca Ustaz saya? Tengok. Ya. Soalan 1 sudah jawab dia. Soalan 2. Sekiranya kita tertinggal rukun solat. Contoh Al-Fatihah. Adakah boleh tambah 1 rakaat yang batal itu? Baik. Setelah kita solat, kita dah berpindah kepada rakaat lain. Berpindah kepada rakaat yang lain. Kemudian kita tengok, aku belum baca Fatihah, maka wajib kita kena tambah 1 rakaat lagi. Kerana rakaat yang pertama, rakaat yang kita tertinggal Al-Fatihah itu, rakaat itu tidak jadi. Sebab apa tak jadi? Kerana dia tidak ada, tak cukup rukun. Baik, soalan yang ketiga, saya bagi respon secara cepatlah kan. Cuma kita kena baca soalannya. Kadang-kadang saya solat, cucu melintas di hadapan. Walaupun cuba dihalang, sampai beberapa kali dibolehkan bergerak untuk menghalang orang yang melintas ketika sedang solat. Ini masalah kita dengan cucu ni. Kalau kita solat sunat, ada kelonggarannya. Contohnya kita solat sunat, cucu datang. Cucu ni pula baru sudah mandi. Boleh ya kita angkat dukung dia. Kacau budak ni. Boleh. Sebagaimana Nabi kita dukung cucu dia Umamah. Nabi kita dukung. Tapi kalau dia ni comok, bau dia punya tak mandi lagi ni, bau pampers ke bau najis lah. Maka kita kena ketepikan dia. Kita ketepikan dia biar dia pergi ke belakang kita. Boleh ya bergerak kerana keperluan. Khususnya dalam solat sunat. Solat sunat ni lain sikit dengan solat fardu. Solat fardu dia ada kawalan ketat. Baik, soalan seterusnya. Bagi kita mazhab Ahlussunnah, dalam bab solat ada setengah perbuatan mengikut mazhab lain. Umpamanya ustaz cakap tak letak tangan di dada makruh. Tapi seorang itu kata mengikut mazhab lain. Biasanya yang tak letak di dada ni mazhab Maliki. Orang Maliki sebahagiannya dia letak, dia takbir Allahu Akbar, dia letak di bawah. Tidak jadi masalah. Maliki ke, Hambali ke, Hanafi ke, Syafi'i ke, mereka semuanya Ahlussunnah. Yang kita bimbangnya kalau Syiah tu. Syiah tak letak tangan sini juga tu. Hati-hati. Syiah, dia takbir, dia letak tangan bawah. Macam mana saya nak kenal muka Syiah ke tidak? Tuan-tuan kena tengok muka dia. Kalau muka orang Iran, muka orang Parsi, muka tu, itu lain. Tapi kalau muka orang Maghribi, Aljazair, Morocco, sebelah atas Arab tu, itu muka orang Maliki. Jadi ini dalam perkara makruh. Kalau dia tak letak tangan di dada pun sah solat dia. Soalan seterusnya, hukum solat di Masjid Haram tengok Kaabah. Saya dah tadi sebut, walaupun di Masjid Haram kita tengok tempat sujud. Jangan tengok di Kaabah, kecuali waktu kita nak takbir tengok Kaabah, kemudian kita tengok tempat sujud. Sebab kalau tengok Kaabah, orang duk tawaf depan kita, akhir sekali kita duk hitung berapa round orang ni pusing. Tak habis-habis lagi dia ni, lamanya mari. Baik, soalan yang keempat, kalau telekong solat yang berwarna selain putih, macam mana? Begitu juga dengan sejarah yang corak-corak. Jadi, eloknya telekong ni jangan, kalau warna, tak kira warna apa, putih ke, hitam ke, tapi jangan bercorak-corak. Jangan terlalu berhias sehingga orang di belakang kita asyik duk fikir je. Dia ni beli di Bandung ke, beli di mana?
Bandung ke tempat beli kain tudung yang cantik-cantik ni. Saya pergi dulu, dia kata, bapak beli ni, ramai orang Malaysia beli ni. Bandung ke Ho Chi Minh ke apa benda. Yang pentingnya jangan bawa yang mengganggu orang lain. Kalau kita nak solat seorang kita je, tak ada orang kat belakang kita, pakailah corak apa pun, tak ada masalah. Yang kita bimbangnya mengganggu kekhusyukan orang lain. Tapi afdalnya, seeloknya kita pakailah warna-warna yang putih, warna hitam pun tak apa, tak ada ganggu orang, tapi warna-warni itu mengganggu. Soalan yang kelima, bagaimana kita tengok Al-Quran dalam solat? Ada kemakruh? Jadi di sini kita kena tengok. Kalau solat fardu, eloknya kita tak tengok apa-apa. Kita baca Quran yang kita hafal. Tetapi bagi kita solat sunat, kalau kita rasa nak panjang, contohnya malam ni saya nak qiyamul lail, bulan Ramadan ke luar Ramadan, boleh je kita tengok Quran. Kita buka Quran besar depan kita, ataupun kita tengok Quran kecil yang ada sandar, ataupun tengok Quran di handphone, boleh. Tidak menjadi masalah untuk kita keperluan, khususnya dalam solat sunat. Baik, soalan yang seterusnya, yang keenam, apa hukum jika selalu berdehem macam gatal kerongkong dalam solat? Ini perbuatan yang tidak baik, sebab kalau berdehem tu kerana keperluan, sakit tekak ke, gatal, tak ada masalah. Tapi kalau dah jadi satu macam tabiat, asyik duk lah, bimbang. Sebab dalam kitab fiqh ni, keluar satu huruf pun macam kita kata qi. Qi itu ada makna dia, maknanya wiqayah. Itu maknanya wi'ai, maknanya kamu faham. Itu pun boleh membatalkan solat. Tapi bagi orang yang soalan yang saya sebut di sini, kalau berdehem kerana gatal dan sebagainya, tidaklah menjadi tidak membatalkan solat, cuma perbuatan itu tidak sesuai dilakukan dalam solat kalau boleh tahan. Tapi kalau sangat gatal sangat, taklah menjadi halangan, wallahu alam. Jadi tamatlah soalan kita. Habis Ustaz saya. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada semua para pelajar yang bertanya soalan, yang duduk di alam maya. Dua alam kita ada ni. Satu alam yang alam Google Meet ni, satu lagi alam Facebook. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan jumpa di alam nyata nanti apabila keadaan sudah pulih. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla dan mendapat manfaat daripada ilmu yang kita belajar. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zahir, Al-Fadhil Imam Besar dan semua para pegawai di Masjid Negara Kuala Lumpur. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dalam masa yang dekat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.